الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Suruh Jawatan Kuasa Masjid, pemimpin masyarakat setempat, muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah. Alhamdulillah. Kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dipertemukan pada malam ini untuk kita sambung kembali perkongsian berkaitan topik iman dan kehidupan karya Al-Imam Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang kita dah sampai pada muka surat 213. Muka surat 213 masih di bawah perbincangan praktikal keimanan yang ditampilkan oleh generasi awal para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dalam pelbagai lapangan, dan hari ini kita sambung dalam lapangan pemerintahan dan pentadbiran bagaimana iman itu ditampilkan oleh para sahabat. Poin yang ke-16 surat 213 diriwayatkan oleh Sya'bi. Kisah ini kisah yang masyhur. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu sewaktu menjawat menjadi khalifah yang keempat, baju besinya hilang. Iaitu selepas daripada mana, tak silap saya, dalam pertempuran Siffin. Seorang Yahudi ini dia follow Sayyidina Ali balik dan dia ambil baju Sayyidina Ali. Dalam riwayat yang dikemukakan oleh Yusuf Qaradawi menyebutkan ia diambil oleh seorang yang beragama Nasrani. Maka Sayyidina Ali kenal baju dia. Kita mestilah kenal barang kita. Kerana baju besi ini baju yang ditempa. Kita mesti tahu akan ciri-ciri baju kita sendiri. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu mengadu kepada hakim pada waktu itu yang dilantik bernama Syuraih, meminta dan menuntut supaya baju besi itu dikembalikan kepadanya. Maka masuklah perbicaraan ketika mana Sayyidina Ali bertanya, ataupun Sayyidina Ali membuat kenyataan, baju besi ini adalah kepunyaan aku tidak pernah menjualnya kepada sesiapa ataupun memberikannya kepada sesiapa. Maka itu statement daripada Sayyidina Ali. Kemudian minta penjelasan daripada tertuduh. Si Nasrani tadi menjawab, baju besi ini kepunyaan aku, cuma aku tidaklah menuduh Amirul Mukminin berbohong. Maka apabila kedua-dua pihak tak mengaku salah, maka kena minta buktilah. Kena minta bukti. Hakim bertanya kepada Ali, apa keterangan kau? Maka kata Ali, dia bukan tidak ada saksi, sebenarnya ada saksi. Tetapi saksinya adalah dalam kalangan ahli keluarganya, yang kita semua tahu. Ahli keluarga ni tak boleh menjadi saksi kepada kes. Jadi menyebabkan, kata Ali, tak ada saksi lah. Maka disebabkan Sayyidina Ali hanya ada dakwaan, tidak ada keterangan, tidak ada bukti dan sebagainya, menyebabkan tidak ada
sebab yang lain untuk hakim memutuskan bahawa baju besi itu adalah kepunyaan Nasrani. Selesai bicara sekali je. Hari ini mahkamah ditangguhkan, tak selesai-selesai bicara kan. Lagi-lagi kalau kes profil tinggi, mahkamah ditunda, mahkamah ditangguhkan. Sampai ke sudah. Bicara, selesai terus. Maka disebabkan keputusan hakim memutuskan bahawa baju besi itu adalah kepunyaan Nasrani, lalu diambilnya dan ketika mana berjalan beberapa langkah dia patah balik dan dia mengucapkan syahadahnya, mengaku bahawa beriman kepada Allah dan menjadi saksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruhnya. Maka ketika mana dia telah mengaku beriman disebabkan dia menyebutkan wahai Amirul Mukminin, baju itu jatuh. Maksudnya apa? Dia memang ikut dan dia nampak baju itu jatuh ketika mana engkau dalam perjalanan menuju ke Siffin. Maksudnya waktu itu mungkin kita kata dengan konflik yang berlaku di antara kedua-dua pihak menjadikan waktu itu Sayyidina Ali tak perasan, tapi bila dah sampai ke Madinah barulah perasan. Akhirnya dengan sebab kejujuran oleh si Nasrani tadi, walaupun kes itu telah dia menang, tetapi dia sebenarnya nak test je. Nak test macam mana Sayyidina Ali ataupun sebagai khalifah pada waktu itu apakah benar-benar telus dalam perbicaraan, termasuklah walaupun Sayyidina Ali mempunyai kuasa kepada hakim yang dia sendiri lantik, tetapi ketelusan itu dibuktikan. Maka dengan sebab si Yahudi ini telah memeluk Islam, maka baju besi itu aku hadiahkan kepada engkau. Maka kata pengarang, hati nurani orang beriman itulah yang memimpin Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu sebagai seorang khalifah, walaupun dia ada kad kuasa untuk baju aku, tak kira macam mana aku nak juga, tetapi dengan sebab keimanan dia tak buat macam tu. Dan begitu juga Hakim Syuraih yang boleh sahaja memilih untuk memihak kepada khalifah yang lantik dia, tetapi dengan sebab iman maka memilih adil berbanding daripada berpihak. Tidaklah khalifah yang beriman itu hendak mempergunakan kekuasaannya secara paksa untuk mengambil barang kepunyaannya, apatah lagi mempengaruhi hakim untuk memberikan keputusan mengikut kepentingannya. Maka hukum mesti berlaku ke atas semua, sama ada pembesar ataupun rakyat biasa, umat Islam ataupun yang bukan Islam tetap memiliki hak dan kedudukan dalam soal hukum. Keinginan untuk memperoleh kesenangan di hari akhirat dan mengharapkan keredaan Allah, inilah rahsia yang tersembunyi di sebalik peristiwa yang patut menjadi tauladan dan pendorong dalam melaksanakan pekerjaan yang mulia. Kemudian masuk kepada kisah pada zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, era Bani Umayyah, dinamakan oleh Malik bin Dinar sebagai seorang yang zahid. Zahid, semua angkat kepala. Zahid maksudnya orang yang zuhud lah. Khalifah yang zuhud. Bermaksud, apa maksud zuhud? Orang yang sangat-sangat merendah diri. Kerana kalau ikutkan Khalifah Umar, asalnya orang yang level kategori hartanya banyaklah, tetapi tidak menampilkan kekayaannya, sebagaimana kita pernah kisahkan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini pun sebenarnya seorang sahabat yang kaya raya, tetapi Nabi pun tak perasan kekayaan dia. Saya tak pasti saya dah cerita kepada tuan-tuan belum. Di antara sahabat utama yang pernah ditawarkan menjadi khalifah sebanyak 2 kali, tetapi kedua-duanya ditolak, adalah Abdurrahman bin Auf. Kerana apa? Dengan kezuhudannya, walaupun kaya raya, dan daripada aspek keilmuan, kelayakan, semua sahabat meletakkan dia seorang yang sangat-sangat layak. Sayyidina Umar ketika mana memanggil 6 orang sahabat utama, Sayyidina Ali, Sayyidina Osman, Ubaidah, dan beberapa sahabat yang lain, termasuklah
Abdul Rahman bin Auf. Mengisyaratkan kepada Abdul Rahman, sebenarnya engkau tolong lead mesyuarat, dan bahasanya engkau layak menggantikan aku. Cumanya bila 6 orang ni masuk mesyuarat, Abdul Rahman bin Auf memulakan bicaranya menyebutkan bahawa aku menarik diri daripada mesyuarat ini dan juga perbincangan siapa yang nak ganti Saidina Umar. Siapa saja dalam kalangan kalian, aku tuju. Tengok macam mana jiwa Abdul Rahman bin Auf. Padahal kalau 6 orang tu sikit je Abdul Rahman kata aku sanggup terima, memang Abdul Rahman bin Auf akan dilantik menjadi khalifah. Begitu juga dengan Saidina Osman bin Affan. Selepas mana dia dilantik, adalah beberapa riwayat yang menyebutkan pada pengakhiran sebelum memasuki fasa fitnah ataupun fasa zaman kejatuhan, kita sebut kejatuhan lah mudah faham, bermaksud fitnah mula berlaku adalah pada tahun ke-6 pemerintahan Saidina Osman. Masyarakat mula, sebahagian daripada mereka yang masuk Islam bukan dengan niat yang ikhlas, mula melakukan pemberontakan dan sebagainya. Adalah selepas 6 tahun Saidina Osman menjadi khalifah. Maksud 6 tahun tu cantik, dan lepas 6 tahun sampailah tahun ke-11, waktu itulah semakin dahsyatnya konflik yang berlaku. Ada riwayat yang menyebutkan sebelum berlakunya kegawatan tersebut, Saidina Osman tulis surat yang ditujukan kepada Abdul Rahman bin Auf untuk dia menggantikan Saidina Osman sebagai khalifah. Dan bila surat itu sampai kepada Saidina Abdul Rahman, apa yang dia buat? Dia pergi depan Kaabah, dia berdoa, kalaulah permintaan ini permintaan yang benar, yang betul, tolong wafatkan aku sebelum tiba masanya. Minta mati terus. Dan Saidina Abdul Rahman bin Auf meninggal dunia beberapa tahun dan sebelum terbunuhnya Saidina Osman. Punya tak nak jawatan. Sangat-sangat layak. Kekayaan dia Masya Allah. Sampai Nabi sendiri pun pernah tak perasan kekayaan Abdul Rahman bin Auf, kerana bila dia berhijrah dari Mekah ke Madinah, zero. Dia memulakan kembali bisnesnya. Dan ada riwayat yang sebut waktu dia kahwin di Madinah hanya dengan mas kahwin hantaran yang sangat-sangat rendah. Kerana apa? Bisnes dia bermula dari bawah, dia bertatih sehinggalah bila Nabi menyeru dalam perang Tabuk untuk para sahabat memberi infak, waktu tu Abdul Rahman bin Auf infak dengan jumlah yang sebanding dan setanding dengan Osman bin Affan. Menyebabkan Saidina Umar mengadu kepada Nabi, banyaknya Abdul Rahman bin Auf ni infak, dia ada duit ke? Ya, apa yang ditinggalkan untuk anak dan isteri? Sebab soalan yang masyhur, Nabi akan tanya, apa yang kau tinggalkan untuk anak dan isteri kau? Benda ni penting. Tak boleh kita nak main sedekah. Anak bini makan apa? Allah jaga. Tak semua orang boleh praktil benda tu, dan Nabi pun larang. Tak semua benda yang kita sebut sebagai infak ni semua orang boleh infak sesuka hati. Tak. Mesti ada pertimbangannya. Abu Bakar dia berada pada level yang lain dan tak semua orang boleh tiru Abu Bakar. Saidina Umar sendiri mengaku, aku tak boleh ikut Abu Bakar. Aku kena ada pertimbangan. Anak bini aku kena ada makan. Dan Nabi pun tak ada masalah. Tak pun wajibkan semua kena tiru Abu Bakar. Sedekah semua, tak ada. Antara sahabat yang Nabi larang untuk infakkan harta jumlah yang banyak, Abu Talhah dalam kes tanah Bayroha, dalam ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kan Nabi larang. Begitu juga Abu Lubabah yang diampunkan oleh Allah selepas mana lawan ataupun ingkar perintah Nabi dalam peristiwa peperangan Bani Quraizah. Abu Lubabah tak ikut perintah Nabi, menyebabkan dia bertaubat, dan lepas mana Allah Ta'ala turunkan ayat mengampunkan dia, dia berazam nak infakkan harta dia, nak infakkan banyak-banyak. Nabi kata jangan, infak pada sekadarnya sahaja, dan konsisten. Bermaksud kita pun kalau ada orang jenis infak banyak-banyak ni tanya, anak bini makan apa? Tak apa, Allah jaga. Jangan, kira elok-elok. Kita duduk kat Kuala Lumpur ni, barang makin naik, semua makin naik. Jadi pertimbangan, kereta rosak, anak sakit, pertimbangan tu mesti dia ambil kira. Tak boleh nak infak. Cuma nak infak juga, kecilkan jumlah supaya apa? Tidak menjadi bebanan
Walaupun kita yakin insya-Allah mereka yang infak, Allah Ta'ala beri jaminan harta dia akan semakin bertambah. Dan itulah kepercayaan Abdurrahman bin Auf pun. Jadi itu 2 kali Abdurrahman bin Auf dengan kezuhudannya membuktikan bahawa dengan harta yang banyak tidak semestinya menjadikan kita perlu sombong dan sebagainya. Maka Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, banyak orang yang mengatakan bahawa Malik seorang yang zahid. Bagaimana saya akan menjadi seorang yang zahid? Orang yang zahid adalah Umar bin Abdul Aziz. Datang kepadanya kekayaan dunia dengan terbuka lebar, tetapi ditinggalkan kesemuanya. Dalam masa dia memegang pemerintahan, hanya mempunyai sehelai pakaian dalam, maksudnya baju. Padahal dia di waktu mudanya berada dalam kesenangan dan kemewahan. Pada suatu hari datang kepada isterinya, meminta supaya dipinjam 1 dirham untuk membeli anggur. Tetapi ketika itu isteri tidak mempunyai apa-apa. Lantas isterinya berkata, engkau ini Amirul Mukminin, tetapi dalam perbendaharaan engkau tidak ada wang untuk membeli buah anggur. Jawabnya, bagi aku sangat berat untuk menanggalkan rantai dan belenggu esok hari dalam neraka jahanam. Ini di antara maksud zuhud yang sepatutnya dipraktikkan oleh mereka yang memegang jawatan. Tak semestinya menteri. Kita kat mana-mana lah yang pegang jawatan-jawatan yang memang berkait rapat dengan amanah orang ni. Jadi sama-sama kita beringat. Dalam masa pemerintahannya, walaupun Umar bin Abdul Aziz memerintah hanya 2 tahun setengah sahaja, tetapi usahanya untuk membela orang-orang yang teraniaya, orang-orang miskin dan memberikan hak kepada semua orang. Setiap hari dia akan cari, dia akan seru di mana orang yang berhutang, di mana orang yang ingin berkahwin, di mana anak yatim, di mana orang miskin. Kerana apa? Itulah usaha untuk dia memastikan pada 2 tahun setengah pemerintahannya berjaya membuktikan kalaulah pemimpin benar-benar melaksanakan ikut lunas Islam, tidak ada mereka yang layak menerima zakat. Boleh berlaku tak? Sayyidina Umar bin Abdul Aziz telah dan pernah membuktikan. Boleh dibuat. Hanya semata-mata ikhlas kerana Allah Ta'ala. Semua kepentingan masing-masing dipenuhi. Inilah hasil bimbingan hati nurani orang yang beriman dalam pemerintahan. Beza halnya dengan hati yang kosong dari keimanan dan kejujuran, sebagaimana yang pernah disebutkan oleh seorang penyair, kama salit tabli yusma'u min ba'idin wa batinuhu minal khairati khalid. Seumpama tabuh, bunyinya jauh kedengaran, tetapi di dalamnya kosong dari kebaikan. Kalau dalam kita punya perumpamaan apa lagi ni? Sembang gajah terbang. Lebih kurang macam itulah kan. Ataupun apa-apa jugalah perumpamaan yang banyak kali kita sebut kan, menggambarkan orang tong kosong kan. Ketuk bunyi kuat tapi dalam tidak ada apa-apa. Maka tadi itu pepatah Arab dia. Kemudian dari aspek perniagaan dan juga kehidupan sosial sehari-harian. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali daripada Muhammad bin Al-Munkadir sebagaimana berikut. Muhammad bin Al-Munkadir ini kira businessman lah. Businessman. Ini bukan sahabat. Ini cerita golongan terkemudian. Menjual di kedainya beberapa jenis barang. Ada yang harga 10 dirham. Ketika dia pergi meninggalkan kedai, pekerjanya menjual kepada satu orang Arab Badawi barang yang berharga 5 dirham dengan harga 10 dirham. Maka bila dia balik dari keluar kembali semula dan dapat tahu pekerjanya telah menjual lebih dari harga yang ditetapkan, maka dicarinya pembeli itu sepanjang hari sampailah jumpa. Katanya kepada pembeli, pembantu aku telah salah, dijualnya barang
berharga 5 dirham dengan harga 10 dirham. Maka jawab pembeli itu, tak ada masalah, aku bersetuju dan rasa senang. Tetapi kata Al-Munkadir, biarpun engkau rasa senang, tetapi aku tidak rasa senang untuk engkau, melainkan apa yang aku senangi, engkau ambil barang yang berharga 10 dirham, atau aku kembalikan kepada engkau 5 dirham, atau engkau kembalikan barang itu dan engkau ambil kembali wangmu. Lalu dikembalikan 5 dirham dan pembeli itu pun pergi. Macam mana tuan-tuan? Orang berniaga nak untung ke tak nak? Siapa tak nak untung? Baru ni viral kan? Yang orang kerja di satu syarikat Grab kan, adjust kilometer, walaupun dia pergi dekat je tapi adjust bagi jauh. Rupanya ada apps yang boleh adjust kilometer. Mungkin tuan-tuan perasan kot. Jadi benda tu berlalu lama, pelik. Bila check, dia punya claim tak sama dengan apa yang dibuat. Dan claim tu sampai tahap boleh beli sebiji kereta. Dan bukan seorang, berderik-derik. Dia kata, siap, aku cari kau seorang-seorang. Sebab apa? Masa kau nak bekerja ni, kau isi borang. Maklumat semua ada, transfer masuk ke mana, semua ada. Macam mana tu? Allahu Akbar. Sebab tu bagi orang beriman, siapa tak nak duit banyak? Tetapi sanggup ke tanggung di akhirat nanti? Sanggup ke bagi makan anak bini dengan benda-benda yang kita kata, confirm dah tak halal lah. Confirm tak halal. Maka kita tengok macam mana sikap orang yang niaga, jujur lah. Kalau kita nak ambil untung pun sama rata lah. Maksudnya memang barang tu harga tu. Dan kalau ada kecacatan, jangan lupa bagi tahu barang ni ada cacat dia. Jangan sampai kita bermudah-mudah dalam perihal sedemikian, kerana memang ada satu surah yang Allah Ta'ala memang menempelak orang yang bermain-main dalam soal timbangan. Timbangan tak semesti timbang berat. Tak semestinya. Apa-apa juga yang mengurangkan sukatan, apa-apa juga barang yang lari daripada harga sepatutnya, kita main tengok orang, pilih-pilih orang, dikhawatiri hilang keberkatan dalam perniagaan. Juga melalui riwayat Al-Imam Al-Ghazali, Yunus bin Ubaid menjual di kedainya pakaian. Ini jual pakaian pula. Ada yang berharga 400 dirham dan ada yang berharga 200 dirham. Waktu dia pergi solat, digantikan oleh anak saudara dia. Maka datanglah Arab Badawi dan dia minta pakaian yang berharga 400 dirham. Apa yang berlaku? Anak saudara dia bagi baju yang harga 200 dirham. Tetapi dijual dengan harga 400 dirham. Kerana kita kata waktu tu mungkin tak ada tanda harga kot. Maka pembeli tadi setuju. Dia bayar 400 dirham. Bila dia berjalan, pakaian tu dia pegang, terserempak dengan tokek kedai. Yunus bin Ubaid tadi tu. Maka dia tahulah, ini baru balik dari kedai aku ni. Maka dia bertanya, berapa beli baju? 400 dirham. Maka Yunus kata, aku jual 200 je. Ada tak tokek kedai macam ni? Ada. 400, beres, selesai. Untung aku hari ni kan. Biasa kita macam tu kan. Tak apa lah, bila lagi kan. Itu pun dah pukul 6 petang kan. Dia lah satunya pelanggan. Tak apa lah, rezeki aku kot. Kita kan. Tapi tengok macam mana yang dilakukan oleh Yunus bin Ubaid. Kata dia, harga dia 200 dirham dan jom balik semula ke kedai supaya aku bagi balik wang baki tadi tu. Kata pembeli, tak ada hal. Sebab kat tempat aku, baju ni harga dia 500 dirham. 400 dirham tu kira murah lah. Rupa-rupanya murah lagi. 200 je. Banyak kali kita terkena kan. Beli murah 400. Aku beli 100 setengah je. Waktu tu kita pun mengeluarkan macam-macam ucapan yang membayangkan betapa menyesalnya kita kan. Jadi sebab tu bila nak survey tu, survey betul-betul. Jadi harga di tempat kami 500 dirham dan aku dah rasa okey dah, tak ada masalah. Tapi kata Yunus, mari kembali bersama aku kerana kejujuran menurut agama adalah lebih berharga dari dunia dan seisinya. Sampai di kedai dikembalikan sebanyak 200 dirham. Maka Yunus marah kepada anak saudaranya kerana menjual lebih dari harga. Memang menurut kebiasaan saudagar mengharapkan keuntungan yang lebih, sehingga kadang-kadang melanggar kejujuran dan meningkat kepada sifat tamak halaba. Tetapi kalau iman
masih ada, tidaklah dia akan sampai berbuat demikian. Ada orang pernah buat troll lah, kan, jualan murah di pasar raya ke mana kan. Harga barang tu memang 150, tapi dia potong 150 kan, ataupun dia letak atas tu 180, dia potong 180 tu. Sebenarnya mahal ke murah? Kan? Kita biasa terkena kan. Kita biasa terkena kan. Sebenarnya harga barang tu memang macam tu pun. Tapi dia letak harga yang lebih tinggi, dia potong harga yang tinggi tu. Kita kata wallahu a'lam lah. Kalau kita nak tahu, biasanya orang yang jenis survey ni, dia tahulah. Ada, kita pun pernah juga buat benda yang sama. Kita simpan harga-harga tu. Bila sampai satu masa dia buat jualan murah, kita cek balik. Sama je. Cuma dia letak harga baru, dia potong harga baru tu. Dia bukan potong harga lama. Maka kita kata, kalau yang buat tu orang bukan Islam, tak apalah. Kalau yang buat tu orang Islam, fikir banyaklah. Fikir elok-elok, memang kita ingin siapa tak nak untung besar. Semua orang nak untung besar, tetapi jujurlah dengan diri sendiri, jujurlah dalam berniaga, walaupun kita sering disebutkan, kalau jujur lambat kaya, kalau jujur untung kecil, maka fikirkan baik-baik ucapan Yunus bin Ubaid tadi, kejujuran menurut agama adalah lebih berharga dari dunia dan seisinya. Ini bukan ayat Quran, tetapi pengalaman orang yang berniaga, bahawa betapa pentingnya kita ada maruah dalam berniaga, kerana kita nak kekayaan itu konsisten, bukannya waktu tu kaya, tahun depan jatuh bankrupt. Masuk topik bagaimana menzahirkan keimanan dalam aspek menolong dan mengutamakan kawan-kawan. Kita semua ada kawan baik. Cumanya nak tahu kawan betul-betul kawan baik bila kita minta tolong dia, ataupun ketika mana kita berada dalam kesusahan. Bila kita kaya, bila kita ada pangkat, semua orang mengaku kawan kita. Tapi bila kita tak ada pangkat, waktu tu baru kita tahu sebenarnya siapa yang sebenarnya kawan. Maka kita tengok macam mana praktikal sahabat dalam menolong orang lain. Kata pengarang, keimanan kepada Allah dan hari akhirat memberikan kesan kepada jiwa di aspek memberi, menolong dan mengutamakan orang lain, ataupun mengutamakan kawan, sehingga seseorang mencintai saudaranya seumpama dia mencintai dirinya sendiri. Bahkan kadang-kadang berkat keimanan telah naik ke tingkat yang lebih tinggi sampai tahap dia akan mengutamakan orang lain lebih daripada dirinya sendiri. Dia rela memberikan sesuatu kepada saudaranya walaupun sebenarnya dia juga memerlukan. Kenapa dia buat sedemikian? Kerana ikhlas, kerana suka rela, tidak ada siapa-siapa yang paksa, di atas memang perasaan kecintaan kerana Allah Ta'ala. Bukan sebab pemerintah paksa, ataupun ada orang yang perhatikan untuk dia buat, ada ancaman. Tetapi semuanya disebabkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kadang-kadang orang macam ni yang kawan suka ambil kesempatan. Dia tahu kawan ni kat mana pun dia akan tolong dia. Maka jenis kawan-kawan macam ni yang bila kawan tadi tu diuji, barulah dia tahu selama ni kawan dia tadi tu hanya ambil kesempatan ke atas kebaikan orang lain. Pinjam kereta, pinjam motor, pinjam kereta, minyak tak isi. Pinjam motor pun sama juga, minyak tak isi. Kawan relax je kan. Tapi time kita nak pinjam motor dia, dia punya mengamuk. Isi minyak penuh. Ni RON berapa? Isi RON 97 lah. Kan dia punya demand tu lebih-lebih pula kan. Jadi ini yang kita kata bukan senang untuk mencari teman sejati. Dikisahkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta. Ini cerita tentang Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Bagaimana perihal mengutamakan orang lain, termasuklah terhadap diri sendiri. An Aisyah radhiyallahu anha anna miskinan sa'alaha wa hiya sha'imatun wa laysa fi baitiha illa raghibun fa amarat jariyatan laha an tu'tiyahu ar-raghif. Faqalatil jariyah laysa laki ma tuftirina alayhi. Faqalat i'tihi iyyahu fa fa'alat. Sewaktu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha berpuasa, telah datanglah ke rumahnya seorang yang miskin, minta makanan.
Dan ketika itu di rumahnya tidak ada apa-apa kecuali hanya sepotong roti. Dan Raghif ni, tak silap saya, roti yang kualiti dia biasa-biasa ataupun rendah sahaja. Kalau tuan-tuan buka dalam Syama'il Muhammadiyah, dia ada bahas tentang roti yang dimakan oleh Nabi. Roti ni dia ada dua kualiti, dan roti yang dimakan oleh Nabi kualiti dia sangat rendah. Sampai tahap ada yang tanya kat rumah Nabi ada tak alat untuk kisar roti ataupun untuk asingkan, dipanggil hampas dengan tepung yang digunakan untuk buat roti. Nabi kata tak ada. Habis tu buat macam mana? Tiup je lah. Tiup gitu je. Bermaksud betapa sangat-sangat sederhananya kehidupan Nabi. Tuan-tuan boleh tengok dalam Syama'il Muhammadiyah. Lalu disuruhnya pembantu rumah untuk memberikan roti yang sepotong itu yang sepatutnya dimakan, nak dimakan oleh Aisyah waktu berbuka puasa kejap lagi. Maka kata pembantu dia, ni je makanan yang ada. Ni je makanan yang ada, kejap lagi nak buka puasa macam mana? Kata Aisyah, bagi je. Kerana apa? Dia lebih memerlukan, maka pembantu tadi pun bagilah kepada wanita. Maka Aisyah buka puasa apa? Minum air je lah. Minum air. Mungkin ada kurma, wallahualam, tapi kata ada roti je, air ada lah. Jadi itu dipanggil kesungguhan dan kita panggil kesan keimanan. Kita nak muhasabah lah. Waktu kita mari masjid bulan puasa, ketika mana adanya juadah iftar di masjid, kita dulukan orang lain ke kita penuhkan pinggan kita dulu? Kan? Jadi benda ni jangan ingat tidak ada kesan keimanan. Kita perasan memang ada orang yang bila dia ambil makanan, dia lupa nak tengok orang belakang ataupun tengoklah baris tu panjang mana. Agak-agak kalau ambil banyak tu orang lain dapat tak? Orang lain dapat tak? Jadi kena beringat. Dan waktu kita makan ramai-ramai pun, kita boleh tengok orang sekeliling kita. Kita punya pinggan penuh. Orang lain lauk kuah je. Takkan tak terdetik dengan keimanan kita tu ambil ikan kita ke daging kita ke bagi ke orang sebelah yang tak dapat lauk tadi tu. Ke tak ada rasa apa-apa. Maka pakat-pakat beringatlah. Hadis-hadis ni elok waktu bulan Ramadan mainkan kat sini tak? Biar pakat beringat waktu nak buka puasa tu. Ni kita ni praktikal Sayyidatina Aisyah yang mengutamakan orang lain, bermaksud sepatutnya kita kata aku mari masjid ni dalam makan free. Kan? Walaupun mungkin kita menyumbang tetapi tetap kita makan sama-sama. Hak orang ramai belaka. Sebab tu kalau kita rasa aku nak makan sedap, ni makan kat kedai. Kerana bila kita makan kat masjid, makan suasana ramai, kita nak tengok semua orang boleh makan benda yang sama dengan jumlah yang sama, lagi-lagi pula yang bawa anak-anak, si ayah dahulukan anak-anak sehingga dia dapat makan sikit pun tak apa. Kan tak ada rasa apa-apa, yang penting aku nak buka puasa. Tentang yang buka puasa itu tak puasa pun. Kita bukan nak sangka buruk ke apa, tetapi kita kata keimanan itu ada kesannya terhadap perbuatan kita. Boleh jadi ada yang kata Aisyah bagi sebab roti itu murah. Boleh jadi kan? Alah, benda murah boleh bagi. Cuba iftar kambing bakar. Agak-agak nak bagi tak? Maka ada riwayat yang lain yang menceritakan kemurahan tadi Sayyidatina Aisyah. Ba'atha Muawiyah ibnu Abi Sufyan bisamanina alfi dirhamin ila Aisyah. Wa kanat sha'imatan wa 'alayha saubun khaliqun fa waza'at hadzal mal min sa'atiha 'alal fuqara wal masakin wa lam tabqa minhu syai'a faqalat laha khadimatuha ya ummal mu'minin mastata'ti an tashtari lana lahman bidirhamin tuftirina 'alayh faqalat ya bunayyatu law zakkirtini la fa'altu. Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan pernah mengirimkan kepada Sayyidatina Aisyah sejumlah wang sebanyak 80,000 dirham. Sahabat-sahabat ni, selepas mana kewafatan Nabi, mereka sangat-sangat bekerjasama membantu menyara isteri-isteri Nabi. Antara sahabat yang paling support isteri-isteri Nabi adalah Abdurrahman bin Auf. Paling support. Ada satu riwayat saya
tak ingat cerita dia macam mana, tetapi Nabi memberikan gambaran kalau aku tak ada nanti akan ada orang yang sifat dia sekian, dialah yang akan support korang. Iaitulah Abdurrahman bin Auf. Tapi sahabat-sahabat yang lain pun pakat-pakat bantu sama-sama. Maka Muawiyah bagi ke Aisyah 80,000 dirham. Untuk siapa? Untuk Aisyah. Bukan bagi, ni bagi tolong orang. Tak. Itu wang. Dipanggil pencen ke ikutlah apa pun. Untuk Ummahatul Mukminin. Aisyah pada waktu itu sedang berpuasa dan memakai pakaian yang sangat-sangat, kita kata baju lama lah. Bukan baju baru. Kalau kita dapat duit, buat apa? Buka puasa sedap-sedap. Lepas buka puasa, pergi beli baju baru lah. Tapi apa yang berlaku? Saat itu juga, waktu itu juga, dapat duit itu, waktu itu juga, wang tadi disuruh dibahagi-bahagikan kepada fakir miskin, sehingga tidak ada lagi yang tinggal walaupun 1 dirham. On the spot. Bagi ni, bagi, sampai habis duit tadi. Maka budak suruhan Aisyah ni tanyalah, ya Ummul Mukminin, minta sikit, nak beli daging, nak berbuka sekejap lagi. Sikit lah, 1 dirham. Apa kata Aisyah? Budak ni, kita guna bahasa kita lah. Kenapa tak cakap awal-awal? Kalau cakap awal kan aku bagi tadi. Sekarang tak ada lah, dah habis dah. Kita tengok. Aisyah bukan bagi sebab roti tadi itu murah. Memang inilah praktikal isteri-isteri Nabi, sahabat-sahabat Nabi dalam aspek infak mereka. Bagi. Sebab tu kita tanya sahabat-sahabat dan Nabi sendiri pun sebenarnya kaya ke tak kaya? Sebenarnya duit banyak. Kalau perang zaman Nabi berapa banyak? Setiap kali perang, berapa hak untuk Nabi? Walillahi khumusahu, wali rasuli khumusahu. Bagi Nabi 1/5. Setiap kali perang bagi Nabi 1/5. Mana duit tu? Dapat bagi. Ini adalah jiwa yang sepatutnya mengalir dalam diri kita. Maka bukan setakat Aisyah saja. Kerana bila bagi duit ni, dia akan pusing balik. Syak dah. Dah. 1 minit lagi, kena berhentilah. Cukup dah tu. Jadi, lepas-lepas ni kita akan dengar lagi kisah Zainab, kisah Sayyidina Umar. Semua kita akan, bahkan Sayyidina Umar pernah minta budak dia test sahabat ni, tengok duit tu. Sebab apa duit tu akan pusing, dia akan pergi kat dia balik. Moga-moga Allah Ta'ala rahmati kita dan kita ceritakan kisah-kisah ini untuk sama-sama kita contohi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد. الله يا كريم. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن
محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله